Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, kira-kira 3,000 warga Betong memeriahkan konsert sambutan ambang Hari Kebangsaan peringkat Sarawak 2022 yang berlangsung di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan pada malam Selasa. Konsert anjuran Majlis Seni Sarawak MSS yang bermula dari jam 8 malam itu menampilkan 8 artis termasuk band ternama tempatan seperti Karen Libau, Max Kueh, Ika Saiful, Ricky L, Aiden Skundang, Dayangku, band Dicipta dan band Masterpiece. Turut hadir menyaksikan konsert tersebut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambah serta isteri Datin Amar Datuk Durin Mayang, Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Kebangsaan 2022, Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Seri Baduyah Bujang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam. Selain itu, tetamu lain yang turut hadir ialah Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri, Adun Krian Friday Belik, Adun Beting Maro Razali Gapor dan Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas. Puncak sambutan ambang dimeriahkan dengan persembahan bunga api selama kira-kira 20 minit yang menerangi ruang angkasa Bandar Betong. Pada Rabu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bopeng dijadual merasmikan Majlis Sambutan Perayaan Kebangsaan tahun 2022 peringkat Negeri Sarawak di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Ia dijangka dihadiri tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Terdahulu, Datuk Julaihi dijadual melakukan flag off kira-kira 500 peserta Unity Ride di Kompleks Sukan Betong. Berita seterusnya, Sarawak mempunyai misi dan visi yang amat jelas untuk menjadi negeri maju menjelang 2030. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ke arah merealisasikan impian itu, Kerajaan Sarawak berusaha membangunkan sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negeri ini. Jelas beliau, selain itu Kerajaan Sarawak juga menumpukan bidang kemahiran dan pendidikan dalam usaha memperkasakan rakyatnya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Keluarga Wanita PBB Dun Bukit Sari sempena sambutan Bulan Kemerdekaan 2022 di Lawas baru-baru ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menambah, Kerajaan Sarawak turut mahu melihat daerah Lawas dan Punang maju seperti daerah-daerah lain dengan mempunyai kemudahan asas yang lengkap. Katanya Kerajaan Sarawak akan melaksanakan pembinaan waterfront dengan peruntukan daripada Rekoda dan pembinaan anjung usahawan untuk meningkatkan produktiviti masyarakat setempat. Laporan berikutnya, pembangunan golongan belia, wanita dan komuniti secara menyeluruh adalah penting bagi membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, berdisiplin serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang bijaksana. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia secara tidak langsung akan membentuk ekosistem yang membolehkan barisan pemimpin termasuk pemimpin tempatan membimbing rakyat di kawasan masing-masing. Dalam kita mengecapi kemerdekaan, pembangunan hendaklah berterusan. Setiap organisasi, setiap negeri dan negara perlu ada perancangan dari segi kepimpinan yang boleh mengambil alih kepimpinan sedia ada. Maka mustahak untuk membangun golongan belia, wanita dan komuniti secara menyeluruh untuk membangun masyarakat yang bertanggungjawab, berdisiplin, mempunyai kebijaksanaan memimpin masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Simunjan di Padang Sentral Simunjan pada Isnin. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Batang Sadong itu turut memberitahu kerajaan komited dalam menjamin kelangsungan pembangunan untuk rakyat dari segi penyediaan kemudahan infrastruktur, pendidikan dan sosioekonomi. Manakala di Serian, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin mahu bahagian berkenaan dibangunkan sebagai pusat industri ringan yang mudah diakses oleh pengusaha, operator projek atau pelabur industri. Ini kerana jelas beliau industri yang berkemahiran tinggi serta tidak memerlukan kerahan tenaga yang banyak mampu mengembangkan perniagaan di samping tidak menjejaskan kehijauan persekitaran. Bagaimanapun menurutnya, semua ini masih dalam peringkat kajian yang memerlukan perbincangan mendalam untuk memastikan pelaksanaannya boleh direalisasi dan praktikal bagi masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Thinking Lab 4 for Serian Master Plan Study 2020-2030 di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Isnin.
Thinking for Anjuran Economic Planning Unit (EPU) ini bertujuan berkongsi penyampaian mengenai rancangan maupun kajian yang dilakukan kepada pemimpin untuk mendapatkan hala tuju strategik. Terdahulu sebelum makmal bermula, Datuk Roland telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP kepada 8 penerima yang terdiri daripada pertubuhan dan persatuan dengan jumlah keseluruhan RM150,000. Hadir sama ialah Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, merangkap Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim, Adun Bukit Semuja John Ilus, Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada serta Residen Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah. Beralih ke laporan di Miri, dengan Kerajaan Sarawak bercadang membuat transformasi di kesemua 24 pihak berkuasa tempatan di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, transformasi ini perlu dibuat selepas melihat peranan dan tugas pegawai daerah yang kini semakin bertambah berbanding sebelumnya. Saya telah membuat perancangan untuk mentransformasikan semua majlis daerah di seluruh Sarawak, 24 di bawah jagaan kementerian yang saya duduki sekarang. Dan salah satu daripada transformasi inisiatif adalah untuk menggantikan DO sebagai pengerusi tiap-tiap majlis daerah. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Pejabat Daerah Beluru dan Pejabat Daerah Kecil Tinjar di Miri baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi yakin penduduk kawasan berkenaan akan menikmati kemudahan telekomunikasi, bekalan elektrik, air dan jalan yang lebih sempurna menjelang tahun 2030. Saya yakin dari 4 yang telah disebutkan tadi, I am very confident by 2030 ataupun by 2025 menjelang 2025 kita akan mendapat menikmati jaringan jalan yang begitu sederhana. I don't call it baik sebab kita belum sampai ke tahap itu lagi. Dan electricity saya pun confident, tetapi saya masih ragu lagi lah kita dapat 100%. Manakala di Bintulu, Ahli Parlimennya Datuk Seri Tiong King Sing mahu tuai rumah dan penduduk rumah panjang yang menghadapi masalah diminta berjumpa dan berbincang dengannya. Beliau berkata ini bertujuan memastikan setiap permasalahan rakyat dapat diselesaikan demi kesejahteraan bersama. Walau bagaimanapun mana-mana rumah panjang kalau ada isu-isu ataupun ada projek perundang, boleh kita berbincang bila-bila. Bila-bila kita boleh bantu, mana kita dapat bantu. Mana kita boleh dinai taraf, kita akan dinai taraf. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke rumah Mekelding, Sungai Sekutan Sebau baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau mahu setiap tuai rumah di kawasannya menyediakan laporan aktiviti atau program bagi setiap projek pembangunan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, masyarakat diseru menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan bendera jalur gemilang dan juga bendera Sarawak tidak kira di mana-mana tempat. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim memberitahu ia sebagai tanda solidariti atas sumbangan dan pengorbanan pejuang tempatan dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Beliau berkata demikian pada majlis mengibarkan bendera tahun 2022 bahagian Serian di Taman Tasik Danu Serian pada Selasa. Program tersebut diadakan buat julung kali oleh Majlis Daerah Serian MDS bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini serta sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung pada 16 September depan. Dalam program itu, upacara menaikkan bendera jalur gemilang dan bendera Sarawak telah disempurnakan mengikut istiadat ketenteraan yang melibatkan 20 pegawai dan anggota Batalion ke-10 Regimen Ranger di Raja Malaysia, Kem Muara Tuang. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Setiausaha MDS, Konstantin Gerald Jonas Noeb berkata, majlis tersebut adalah manifestasi kepada semangat rakyat yang mempunyai perasaan cinta kepada negara. Dalam perkembangan lain, Unit Hal Ehwal Agama lain Unifor mengambil inisiatif berkongsi mengenai fungsi dan peranannya kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bahagian Kuching. Pengarahnya Richard Lon berkata sesi perkongsian itu adalah platform untuk KMKK mengetahui dengan lebih mendalam dan jelas mengenai fungsi dan peranan Unifor. We would like to share with all the Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum tentang apa yang kita laksanakan in Unifor. We want to share what we are doing in Unifor with all of you, so that it is easier for you. If somebody from your kawasan or your anak-anak buah is asking apa itu Unifor, what is Unifor, then you can actually bagi tahu lah, inform them what Unifor is about, what Unifor can do.
Beliau berkata demikian dalam sesi perkongsian di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Richard memberitahu sesi perkongsian itu mampu mendekatkan lagi Unifor dengan KMKK dan berharap ia menjadi pemangkin untuk kerjasama yang lebih erat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami warga Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 yang ke-65 kepada seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda solidariti atas jasa dan pengorbanan pejuang tempatan dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. #Menyumbang Fakta, salam UKAS.